Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung pengajian pada hari ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa, dan dengannya Allah mengabulkan segala hajat dan memberikan kepada kita keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat, dan membukakan bagi kita pintu kefahaman dalam agama, dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah, yang mana dengannya dapat kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah kita akan masuk pada kitab Dakwah Utama daripada mana kita berhenti pada kali yang lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat 201, second paragraph, sebelum pasal yang baru. Kemudian beliau berkata lagi mengenai kaum wanita, sabar atas kelakuan mereka lebih baik daripada sabar dan tindakan mereka, dan sabar atas tindakan mereka lebih baik dari sabar daripada api neraka. Maksudnya, jika kita gunakan kuasa kita dengan bertindak ke atas mereka, nescaya mereka akan merontak dan bertindak balas. Dan jika kita menggunakan kekuatan kita untuk membalasnya, nescaya kita akan menzalimi mereka, dan hari itu akan menarik kita kepada api neraka. Wallahu a'lam. Habis fasal ni, Ustaz. Habis fasal ya? Haji. Sebelum masuk ke sikap toleransi. Baik, berkenaan dengan apa yang disebutkan ini oleh Al-Imam Al-Haddad, menukilkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru anhunna khairun min as-sabri alaihin, was-sabru alaihinna khairun min as-sabri 'alan nar. Jadi di sini yang kita berhenti pada kali yang lepas. Yang ini hadis ini mengatakan as-sabru anhunna khairun minas sabri alaihinna. Yang ni kita ada pertama sekali adalah berkenaan dengan mana lebih afdal seseorang itu, dia berkahwin dan dia bersabar dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam perkahwinannya, ataupun dia tidak berkahwin. Ulama kita ada membahaskan tentang perkara ini, mana lebih afdal, seseorang itu berkahwin atau tidak berkahwin. Maka tentu sekali kita dalam Islam, Nabi SAW menggalakkan perkahwinan. Dan daripada hikmahnya Nabi mengatakan, fa inni mubahin bikumul umama. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, tazawwajul walud al-wadud. Yani kahwinlah wanita-wanita yang walud, iaitu yang boleh hamil dan boleh melahirkan anak, dan wadud, yang mempunyai sifat lemah lembut dan kasih sayang. Sebab dia akan memberikan tarbiyah yang baik kepada anak-anak dan juga menjadikan kebaikan bagi suami. Daripada sebab ini Nabi mengatakan fa inni mukathirun, dalam riwayat yang lain mengatakan mubahin, sebab aku akan berbangga dengan kamu pada hari kiamat nanti dengan umat yang ramai. Sebab perkahwinan ini daripada sebab menjadi banyak yakni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat dari Islam menggalakkan perkahwinan, dan kita lihat daripada kesan yang di perkahwinan menjadi sebab yang memberikan kebaikan yang besar dalam dakwah. Yani apabila kita menjalankan dakwah, daripada sebab sebarnya dakwah adalah perkahwinan. Seseorang itu berkahwin dan mempunyai anak, anaknya berkahwin dan mempunyai anak ini yang ramai sebagai misal, dan dia memberikan tarbiyah yang baik, maka tiap-tiap daripada anak menjalankan dakwah sebagai misal, ataupun menjadi manusia yang berakhlak ini baik, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu ia menjadi sebab
sebarnya dakwah. Itu sebab ini Islam menggalakkan kita yang ni berkahwin. Tetapi dalam perkahwinan, seperti mana Nabi SAW mengatakan, ia memerlukan kepada kesabaran. Sebab tak mudah untuk kita nak melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang suami. Kadang-kala yang ni kita menghadapi kesusahan, kita menghadapi masalah. Tetapi kesabaran lebih baik. Kesabaran dalam perkara ini dia lebih baik daripada seseorang itu dia tidak berkahwin. Dia mengatakan misalan, saya tak berkahwin sebab saya takut kalau nanti saya kahwin, nanti banyak benda-benda seperti ini berlaku dan saya takut ini berlaku. Di sini mana lebih baik? Dia berkahwin dan dia bersabar, ataupun dia tidak berkahwin? Maka dia berkahwin dan dia bersabar, ini lebih baik. Jadi hadis ini membicarakan ini tentang kepentingan bersabar dalam perkahwinan dan menghadapi yakni seorang itu menghadapi tanggungjawabnya, sama ada sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang yakni isteri. Selepas itu Imam Al-Haddad ini mengatakan, dan ini saya tak tahu kitab yang antum ada, apa yang saya lihat kalau berdasarkan apa yang antum baca, dengan bahasa Arabnya ada benda yang tidak disebut. Tapi saya rasa saya berada di tempat yang sama ya. Al-Imam Al-Haddad mengatakan, fayambari an yusamihaha rajulu bima ya'siru 'alaiha al-qiyamu bihi min huquqihi. Di sini Al-Imam Al-Haddad mengatakan ada perkara yang mana isteri kita susah nak melaksanakan hak kita. Maka di sini Al-Imam Al-Haddad ini mengatakan fayambari al-musamaha. Musamaha apa maksudnya? Musamaha yakni maksudnya bertolak ansur. Maksudnya kita tahu isteri kita dia ada kekurangan. Isteri kita ada kekurangan dalam beberapa perkara. Maka dia menasihatkan kita supaya ada musamaha. Maksudnya tolak ansur. Kita tahu isteri kita ada kekurangan. Sebab wanita ini dia tidak sama. Ada wanita, dia punya kelebihan dia mengemas rumah. Yang ni kalau dia kemas rumah, Masya Allah. Ada wanita kelebihannya dalam memasak, sebagai misal. Ada wanita kelebihannya dalam melayani suami. Ada wanita tidak begitu. Ada wanita yang misalan dia tidak reti sangat tentang kemas rumah, ataupun dia tidak reti yang memasak. Berbeza dengan wanita ini yang lain. Tapi kelebihannya misalan yang dia pandai dalam melayani suaminya sebagai misal. Ada wanita semua bagus, tetapi dalam melayani suami ada masalah. Jadi kita lihat wanita ini berbeza-beza. Ada wanita kelebihannya dalam kecantikannya, ada wanita yang kelebihannya dalam segi akhlaknya. Ada wanita yang cantik akan tapi yang akhlaknya tidak seperti wajahnya. Jadi Islam ini mengajarkan kepada kita, kalau kita berkahwin, tentu sekali wanita ada kelemahan. Begitu juga dengan lelaki. Ada lelaki yang Masya Allah yang jaga isteri, dan ada lelaki maksudnya yang akhlaknya yang baik dan sebagainya. Ada suami yang misalan yang semua yang baik tapi dia tidak melakukan solat, sebagai misal. Ada suami yang misalan dia akhlak yang baik akan tapi tidak memberikan nafkah kepada isteri. Ada suami memberikan nafkah kepada isteri akan tapi menzalimi. Jadi kita lihat manusia ini berbeza-beza. Di sini Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan, kalau sekiranya seorang suami dia mendapati ada kekurangan pada isterinya. Dia tahu yang isterinya misalan ada kekurangan yang misalan dia mungkin tidak dapat melaksanakan hak yang suaminya dengan sebaiknya. Bukan sebab dia sengaja, tetapi disebabkan ada kekurangan. Maka di sini Al-Imam Al-Haddad mengatakan, maka lebih afdal bagi suami untuk bertolak ansur. Lebih afdal bagi suami untuk bertolak ansur apabila dia melihat isterinya dalam keadaan sedemikian. Sama juga bagi seorang isteri kepada suami. Isteri lihat kepada suami ini ada kekurangan dalam memberikan nafkah, ataupun kekurangan di dalam pergaulan sebagai misal. Dia lihat keadaan suaminya misalan dalam keadaan susah dan sebagainya. Maka isteri juga memerlukan untuk memahami keadaan suami. Jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad. Jadi ini berdasarkan dengan bahasa Arabnya. Jadi dia belum lagi masuk bab. Dia sedang membicarakan perkara ini. Boleh saya lihat terjemahannya? Boleh bantu baca sekali lagi? Boleh. Yang Ustaz tadi baca tu tadi, actually bawah ni ada dalam satu bersikap toleransi kepada kaum wanita. Tamam, itu dia. Sebab kalau dalam bahasa Arab ini daripada dia punya kitabnya sendiri.
Tapi kalau yang bahasa Melayu dia letak dekat dekat footnotes ke bagaimana? Footnotes ya? Bukan. Dia letak maksudnya dalam ini semua dia pecah-pecahkan Ustaz. Dia pecah-pecahkan. Isteri atau suami bahawa bersikap toleransi pada Nah. kaum wanita. Baik, jadi ini yang pertama. Yang kedua dia mengatakan wala yusamihuha bitasahuli bihuquqillahi lazimati 'alaiha. Perkara yang kedua dia mengatakan dia tidak boleh bertoleransi dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala ke atasnya. Yang ni ada perkara kita nak bezakan. Kita boleh bertoleransi misalan kalau sekiranya isteri ada kekurangan dalam melayani suami. Dia ada kekurangan, maka suami bertoleransi. Yang ni ataupun yang ni bertolak ansur. Tetapi kalau isterinya tidak melaksanakan perintah Allah, seperti dia tidak mau solat, dia tidak mau menutup aurat, kita tidak boleh mengatakan, oh ini juga kita harus ini bertoleransi dan kita mesti tolak ansur dan sebagainya. Di sini Al-Imam Al-Haddad membezakan hak manusia dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak manusia kalau dia bersangkut paut ini dengan suami boleh bertoleransi. Tetapi kalau sekiranya dia bersangkut paut dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada toleransi. Yang ini maksudnya kita nak kena menerangkan kepadanya ini adalah wajib. Ini adalah satu kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkenaan dengan menutup aurat, berkenaan dengan tidak melakukan maksiat, berkenaan dengan menjaga salat dan sebagainya. Jadi di sini beliau mengatakan wala yusamihuha bitasahuli bihuquqillahi lazimati 'alaiha minas salawatil maktubah. Dia memberikan misal seperti apa salawat al-maktubah. Salat yang 5 waktu. Wal ightisal minal janabah, mandi junub. Ini adalah wajib. Mungkin ada wanita di luar sana dia tidak mengetahui yang ini tentang yang ini mandi junub. Mungkin bagi kita kita merasakan ini perkara takkan dia tak tahu. Tak, ada yang ni orang yang ni di luar sana dia tak tahu apa itu mandi junub. Ada yang ni orang Islam yang ni di luar sana tidak mengetahui apa itu kalimat syahadah, tidak kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Jadi kita jangan terperanjat. Ada orang yang ni tentu dia tidak mengetahui yang ni sama sekali. Ada orang yang ni dia menyangkakan mandi hadas ini dia adalah mandi seperti mandi biasa. Yang ni kita masuk tandas ini mandi. Tapi dia tidak mengetahui yang ni bagaimana nak niat dan apakah perkara yang wajib dan sebagainya. Jadi sebagai seorang suami kita harus yang ni memastikan bagi isteri. Wa tasawwun minar rijalil ajanib. Al-Imam Al-Haddad mengatakan jaga yang ni daripada ini adalah kita mengatakan pergaulan dengan lelaki yang bukan mahram. Kita kalau di Singapura ini kita menghadapi masalah di Singapura. Masya-Allah yang ini ditarim, kalau ditarim ini adalah perkara yang sampai hari ini alhamdulillah yang ini terjaga yang ini di sini. Bila kita membicarakan tentang pergaulan yang ini wanita dengan lelaki, maka kalau kita berada di tempat-tempat seperti ditarim, maka kita akan mendapati bagaimana mereka menjaga ini perkara ini. Akan tetapi bila kita lihat keadaan kita di Singapura sebagai misal, dia perkara yang sangat berbeza. Ini adalah dia sampai ini kepada had kebiasaan. Lelaki campur wanita, wanita campur lelaki di tempat kerja yang ini lebih-lebih lagi dan sebagainya. Begitu juga dengan sekolah-sekolah anak kita. Daripada masalah kita menghadapi bagi anak-anak kita adalah apabila mereka pergi ke sekolah. Sebab sekolah-sekolah kita tidak membezakan di antara lelaki dengan wanita. Dan begitu juga sekolah yang bukan Islam, pakaian tidak menutup aurat dan sebagainya. Maka inilah cabaran bagi ibu bapa. Bagaimana kita nak memastikan, lebih-lebih lagi anak-anak perempuan kita. Yang penting adalah kita dekat rumah yang mesti mengingatkan kepada mereka perkara ini perkara yang diharamkan. Kita supaya mereka tidak terjerumus yang ini di dalam perkara yang maksiat dan pergaulan yang bebas dan sebagainya. Jadi kita di Singapura ini adalah daripada masalah yang kita menghadapi, yang mana kita berdoa agar Allah selamatkan anak-anak kita ini insya-Allah dan juga diri kita daripada musibah ini. Begitu juga dengan isteri-isteri kita. Juga kita harus mengingatkan kepada isteri. Ada sebahagian isteri kita misalnya bekerja. Jadi dalam pekerjaan juga, kalau tidak jaga seseorang itu, kalau tidak ada iman, banyak perkara berlaku di pekerjaan-pekerjaan yang ini di luar sana. Tapi kalau sekiranya insya-Allah ini kalau kita ada iman dan kita sentiasa mengingatkan isteri kita tentang hak Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dia akan menjaga ini akan perkara ini. Selepas itu beliau mengatakan wa tabarruju bizinati li ghairi zauj wal maharim. Ini adalah masalah tabarruj. Ini di madrasah ni Gubat, ini Habib Abu Bakar Al-Faqih bahaskan perkara ini banyak dengan terperinci. Tapi cuma
berkenaan dengan masalah tabarruj ini, hatta yang ini kalau diterima, yang ini mereka menerangkan yang ini akan bahaya yang ini tabarruj ini dan sebagainya. Walaupun yang ini mereka di sini mereka menutup ini muka mereka. Itu pun yang ini mereka membicarakan yang ini tentang bahaya yang ini tabarruj. Cuba bayangkan bahaya tabarruj. Ini kalau sekiranya seseorang itu berlebihan ini dalam memakai makeup ini dan sebagainya, ataupun bila dia keluar daripada rumahnya, minyak wanginya yang ini bau ini dengan kuat sehingga kan lelaki ajanib ini membaunya, maka ini mendatangkan dosa. Apalagi di keadaan kita misalnya di Singapura juga, kita harus menasihatkan yang ini isteri-isteri kita, yang ini berkenaan dengan pakaian-pakaian yang ini yang berdasarkan dengan landasan ini Islam. Maka seorang muslimah tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang boleh menaikkan syahwat yang ini lelaki yang bukan mahram, ataupun pakaian yang ini yang menunjukkan yang menunjukkan apa kita mengatakan rupa yang ini badan. Sebab kita lihat ada muslimah mereka tutup aurat mereka, akan tetapi pakaian mereka adalah pakaian yang ketat. Jadi kalau seseorang itu lihat, ini dia dapat lihat apa kita mengatakan dia punya shape yang ni tubuhnya, maka ini adalah perkara yang diharamkan. Jadi kita nak kena faham perbezaan di antara menutup aurat dengan menjauhkan diri daripada fitnah. Jadi menjauhkan diri daripada fitnah adalah mengelakkan memakai pakaian-pakaian yang boleh menyebabkan lelaki yang bukan mahram yang melihat ini kepadanya yang mendatangkan syahwat. Ini banyak berlaku. Jadi dalam pakaian juga kita harus menasihatkan anak-anak perempuan kita dan juga isteri-isteri kita. Begitu juga tentang masalah yang ni makeup. Jadi makeup ini kita ada beberapa yang ni jenis. Bukan Islam ini tidak mengharamkan makeup, tetapi ada jenis yang ni makeup yang diharamkan. Yang ni jenis yang ni makeup yang mendatangkan tarikan yang ni lelaki yang bukan mahram. Maka ini adalah perkara yang diharamkan yang ni di dalam Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua yang ini taufik. Yang ini taufik yang ini bagi wanita-wanita muslimah, dan juga taufik bagi suami-suami untuk yang ini menjalankan dakwah yang ini di rumah. Maka zaman sekarang yang ini seperti mana para ulama kita sentiasa mengatakan adalah kita mesti ada dakwah di rumah masing-masing. Tiap-tiap daripada kita adalah da'i. Ini adalah perkara kita nak kena faham. Tiap-tiap daripada kita adalah da'i. Sebab Nabi SAW ini mengatakan kullukum ra'in. Tiap-tiap daripada kamu adalah pengembala. Yang ini maksudnya di bawah jagaan kamu, pengembalaan kamu, ada tanggungjawab yang kamu harus memastikan. Yang ini ada yang ini wujud, yang ini tarbiyah yang ini di dalam yang ini rumah. Kalau tak, yang ini kita akan menanggung yang ini dosa. Na'udzubillah min zalik. Selepas itu beliau mengatakan fa inna rajulal kamila huwal ladzi yusamihu bihuquqihi wa la yusamihu bihuquqillah. Ini adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau perkara-perkara yang bersangkut paut dengan dirinya, dia memaafkan. Yani dia bertolak ansur dan toleransi. Tetapi kalau hak Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam Maulid Daiban yang apa dia mengatakan fa idza dayya haqqullahi lam yaqum ahadun li ghadabi. Ini adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani orang kalau melakukan kesilapan yang kepadanya, sifatnya pemaaf. Dia memaafkan. Hatta dia memaafkan Wahsy yang bunuh Hamzah radhiyallahu an. Dia memaafkan orang yang bunuh pakciknya. Tetapi sama sekali dia tidak membiarkan maksiat yang dilakukan di depan matanya. Sama sekali. Dia tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Jadi berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan hukum Allah Subhanahu wa taala, dia sangat keras. Ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama kita, para ulama al-amilin. Yani bukan ini ulama su seperti mana Imam Razali mengatakan dalam kitab Ihya, mereka menghalalkan apa yang haram yang ini disebabkan keduniaan, dan mengharamkan apa yang halal yang ini disebabkan maslahat yang ini bagi diri mereka. Maka ini adalah perkara yang dilaknati, na'udzubillah min zalik, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah ini kita disebabkan masa, kita masuk ini kepada kitab ini Fathul Mu'in ini insya-Allah.